Okay, hai, Assalamualaikum. Dengarkan suara madam? Ya, Najwa, nak tanya apa? Alamak, ya ke? Pukul 11 ni? Ya Allah, pukul 11. Sekarang subjek apa? Ya Allah, silap madam. 11, 12, 1 ya? Okay, thank you. Oh, sekarang tengah online Oh, tengah buat kerja. Okay lah, pukul 11. Okay lah, madam pergi masak lah dulu. Okay, bye. Nanti sekarang guna link yang sama. Link yang sama nanti pukul 11 Alright, bye. Assalamualaikum. Okay, bye. Kalau kau dapat PT3 bawah berapa? 6A kau kena keluar. Waktu tu aku dapat cukup makan 6A. Okey lah 6A tu. Dia tengok tak sebab waktu tu mata aku ramai gila 6A. So dia akan tapis-tapis. So 2 minutes to be added on at the end. Kira aku nasib lah dapat masuk. Dapat sambung lah. Magdalena Eriksson. Aku PT3 2A je bang. The box. Aku PT3. Aku tak hantu tu. Aku pernah dapat A dia PT3 tu. Tiba PT3 dapat A. And there it is. Aku tak tahu PT3 tu aku buat apa aku tak. Sumpah time form 3 tu aku tak fikir belajar kau tahu. Aku main game beberapa jam. Sebab apa ni? Aku nak keluar pun sebab kau tahu kat MRSM tak ada tuition tau. Kau tak ada tuition ke? Tak ada. Bukan MSM betul sekarang kelas kadang-kadang ada malam, kelas malam ke? Kelas malam lah. Tunggu kau dapat cikgu sama. Memang lah. Kau dapat cikgu lain tak apa. Aku pisang buat PT3. Apa tak aku buat 2A tu pun tak pernah subjek tu aku dapat A kau tahu. Aku dapat SS pun nasib kau tahu. Saya apa? Dapat aliran sains. Zaman-zaman sekolah tu lah. Sebab sekolah aku dia sekolah biasa je. Yang budak dapat yang lulus mat pun agak rare kau tahu. Lulus mat? Lulus mat pun PT3. Kau PT3. Kau bayangkan murid dalam semua dalam 200 orang yang lulus PT3 kan dalam 1/4 daripada apa tu sekolah aku. Tak ramai dia lulus mat. Sekolah aku teruk tu. Kau ada orang lain dah ke? Mau masuk ni. Kita tu. Kau apa? Ui, pasal bedah tu. Mungkin tak sedar siap. Udah aku sebelah.
Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Sihat semua? Siap, madam. Sihat. Alhamdulillah. Saya madam. Okay, good. Mikael, yes. But 2.5 and 2.6 kan? Betul tak? Kita hanya cover 3 staff. Okay. So kita dah ada 30 orang. Okay. So Medan nak wish tahniah kepada wakil kelas yang berjaya capai pertandingan STEM semalam kan. 17,000 lain. Kita punya majlis penutupan semalam. Okay, tahniah. Siapa wakil kelas kita? Ada tak? Haizi kan? Lagi? Azwa? Siapa lagi? Leshan, yes, Leshan. Okay, tahniah kepada Azwa pun join kan? Okay, tahniah. Okay, so now, okay, masing-masing dah download ke belum? Kenapa Nisa terkeluar? Nisa terkeluar ke? Okay, siapa yang terkeluar line, Medan faham sebab Medan pernah alami masa Medan balik kampung dekat dalam kebun kan, then line anak Medan pun macam on off. So Medan faham lah siapa yang terkeluar, then masuk balik lah. Okay, alright now. Okay, now Medan nak refer balik pada kita punya topik. Okay, 2.4 Medan dah cover, betul tak kelas? 2.4 last week before kita cuti seminggu, betul tak? Betul. Ingat lagi? Okay, good. So topik 2.4 masing-masing kena recall balik berkaitan dengan internet, intranet and extranet. So we have 3 terms difference, ketiga-tiga terms tu kena tahu. And then today Medan akan explain berkaitan dengan topik 2.5 and 2.6. Okay, lagi 2 sahaja. Then nanti masa kelas tutorial Medan nak bincang jawapan lah buku tutorial. Okay. Sebelum tu Medan nak tunjuk dulu jawapan. Hari tu Medan lupa rupanya nak mention UPS kedua. Betul tak? Medan belum bincang kan? Medan terlupa. Patutnya Medan kena discuss jawapan. Belum bincang. Oh, okay. So nampak tak ni yang Medan share ni? Oh, so you know, start sharing. Right. Belum You're represent to everyone. Medan dah share, tak nampak ya? Nampak madam. Okay, nampak Okay, good. So, oh. Why? Sekejap. Kosong Kosong je ke?
Kosong medium. Kosong kan? Media kosong. Kosong. Okay, semula. Okay. Alright. Tengah sharing. Okay, alright, nampak kan? So, kita punya UPS schedule hari tu. Dia pun tak boleh gerak. Dia tak boleh gerak ke? Kalau boleh share macam ni Oh. Okay. Sekarang nampak? Ini dah besar kan? Tapi dia tak boleh nak gerakkan. Kenapa? Okay, tak apalah. So, ni tak nampak gerak kan? Dekat stay number 4, number 5. Betul tak kelas? Betul dah. Tapi kalau medium pergi dekat mana? Boleh nak gerak pula. Tak boleh lah, dia tak boleh nak move lah. Medium close sekejap. Tak apalah, nantilah medium bagi kat grup nanti tengok balik jawapan masing-masing dekat media share dekat grup nanti. Okey, kita baru ada 38 menit lain ni. Ketua kelas sila panggil kawan-kawan masuk kelas sains kom. Medium tak nak lah ada bonting kelas medium. Okey, nak check sekejap siapa yang dah sampai dekat hostel, dekat asrama. Ada yang dah sampai ke? Ada yang dah balik ke college? Oh, Najwa dah balik. Okey. Oh, ramai dah balik okey. Ramai dah balik. Oh, ramai. Makan okey ke kat hostel? Ada kat college? Makan okey? Makanan? Panas media. Panas. Memang sekarang cuaca panas. Oh, Jamshid pun dah balik. Syuhada, Alia, Najwa, Farhain. Oh, ramai juga yang balik. Okey. So, panas kan memang. Cuaca panas sekarang. So, kena bersabar. Kafe, tak semua kafe buka kan? Betul tak? Tak semua kafe buka. Betul tak? Tak semua kafe buka? Azwa? Jamshir? Alia, makan macam mana? Kat sana? Tak adalah, Media tak nak gerak juga. Buka je media. Oh, semua Laira? Oh, Laira buka ya? Karina Oh, Karina pun buka Okay. Okay, nampak Madam share? Nampak kan? nampak media. Okay, alright. So, nampak, good. Okay, so now kita akan masuk kepada 2.5. Okay, nota ni jangan risau, semua akan dapat dekat dalam portal. Okay, portal dah boleh masuk, betul tak? Portal dah boleh masuk. Okay, portal dah boleh masuk. Terus mana ni? Okay, so 2.5 berkaitan dengan broadband internet connection. So topik 2.5 kesinambungan daripada chapter 2 berkaitan dengan internet. Cuma 2.5 dia refer kepada broadband internet connections. So dia ada beberapa point yang perlu kita study.
Firstly kita kena tahulah perbezaan jenis broadband. Okay. Perbezaan jenis broadband yang diguna pakai. Either dia ada menggunakan wireless ataupun menggunakan wired. Okay. So dia ada dua lah transmission media yang kita akan pakai. Ingat lagi tak ni transmission media? Ingat lagi tak? Kelas, ingat lagi tak transmission media? Ingat lagi tak? Tapi soalan tak akan tanya lagi dah lah. Transmission media yang kita ingatkan, yang kita ada fiber optic, kita ada coaxial cable, kita ada twisted pair cable, right? So kita ada wired yang tu, yang wireless, kita ada macam-macam, banyak option untuk kita set up kita punya internet menggunakan wireless transmission media. Okay. Okay lah, besar sikit. Okay, now kita lihat dia punya apa itu cara, ini hanya gambaran sajalah berkaitan dengan penyambungan. Okay, yang manusia ni pegang, manusia, orang ni pegang, ini apa kelas yang biru ni? Ini apa ni? Apa ni? Apa ni? Siapa dah? Apa dia? Siapa? Allah. Ni apa ni? Mida tanya ni, soalan Mida ni. Internet. Apa benda ni? Biru. Internet. Tapi Mida nak tahu apa benda? Kabel apa? LAN. LAN. LAN kabel. okay, LAN kabel. Yes. LAN cable. Okay, so kita ada LAN cable ni. Kalau jumpa dekat makmal kan, yang belakang kita punya PC masing-masing tu kan ada warna biru ni kan. So ini ialah LAN cable lah, local area network. Okay, ni ialah yang kita sambungkan kita punya dekat bahagian unit sistem kita tu. Okay, so ini ialah transmission media lah. Okay. Okay, so untuk konten topik 2.5 kita perlu tahu jenis internet connections. Okay, yang kedua kita tahu explain apa itu DSL. Okay, DSL internet connections. Okay, and then explain cable internet service internet connections. Okay, number 4 kita kena tahu juga apa itu FTTP internet connection. All is about internet Okay, number 5 kita kena tahu fixed wireless internet connections. Macam mana kita nak fixkan wireless internet connection. And then cellular radio network, Wi-Fi internet, okay, satellite internet service, internet connections, dial-up ni yang lama dah tak pakai kan. Okay, dial-up, tapi kita kena tahu juga. And the last kali kita perlu tahu macam mana kita nak describe perbezaan antara kedua-dua lah. Dial-up connections zaman Jepun dulu dengan broadband connection. The latest is maksudnya sekarang ni teknologi broadband connection. Okay. So now kita lihat definition dulu. Definition ni hari tu Medan dah bagikan. So yang ni back review balik lah. Ni Medan dah terangkan hari tu. Sama the wired and wireless connections. Okay, ini pun dah dijelaskan. Okay, now kita start kat sini, 2.5. Many home and small business user connect to the internet. Okay, sebenarnya for example macam kita lah as a user. Okay, kita as a user lah, either student or lecturer ke, kita punya parents ke, semua tu ialah user, kategori user. So dekat rumah kita ataupun sesiapa yang run business, tak kisahlah small business ke, so dia akan connect dengan internet. So dia nak connect internet, either dia guna high speed broadband or dia nak guna dial-up connection. Okay, so kita ada dua jenis penyambungan pada internet. Okay, so kalau broadband connection high speed, okay sekarang ni memang kita akan set up kita punya internet dekat rumah menggunakan broadband connection. Okay,
compare dengan dial-up connection. Zaman dulu kan 1515, contohnya macam itulah. So dia dah lama lah ni obsolete. So lebih kepada soalan maybe dia akan tanya lebih pada broadband connection lah tapi at least kita kena tahu jugalah apa itu dial-up connection. Okay, so apa yang ada dalam broadband connection? Kita ada DSL. Kita ada the premises, inilah FTTP. Okay, tapi kita jaranglah sebut penuh full name dia, kita akan mention FTTP. Okay, dalam exam bolehlah kita letakkan fiber to the premises. So F stand for FTTP. Okay, fixed wireless, cellular radio network, Wi-Fi, satellite internet service. Okay, so ini merupakan broadband connection. Okay. So perbezaan antara broadband dengan dial-up kita akan compare dari segi speed. Okay, so ingat kriteria yang akan kita jawab dalam exam, compare dari segi speed, kelajuan dia. Okay, second dari segi connection dia. Connection dia menggunakan media, transmission media jenis apa. Okay, and then kegunaan dia lah usage. Okay, so dia ada 3 ni sajalah. So maksudnya tak payah pening-pening kepala, tak perlu nak cari info tambahan, just follow lecture notes yang dah ready. Okay, so katakan dia minta kita difference between broadband connection and dial-up connection. Hanya 2 marks, 2 markah. So kita choose sajalah, kita pilihlah kita nak bagi jawapan dalam kegunaan, usage ataupun dalam bentuk speed. Depends lah kreativiti masing-masing lah, maksudnya nak compare dari segi apa, kriteria apa. Okay, so kalau speed for sure broadband high speed, compare dengan dial-up connection dia low speed. Itu perbezaan dia, high speed, low speed. But dalam exam jangan hanya term saja, maksudnya letak high speed saja, you akan explain detail. High speed tu dari segi apa? Okay, so high speed connections, so kena mention lah broadband internet connections in technology more than 56 kilobyte per second. Okay, kalau yang ini ialah menggunakan telephone lines, kita kena call kan. So maximum speed of 56 kilobyte per second. So ini before lah, that's why dia low speed. Yang ini more than, dia lebih daripada 56 kilobyte per second kelajuan dia. So compare dari segi speed, broadband is a high speed, dial-up is a low speed. Okay. Second, connection dia menggunakan apa? Kalau broadband kita guna standard Cooper telefon, iaitu coaxial cable kan. Dan kita ada fiber optic. Kita ada jenis-jenis DSL modem, devices. So ini ialah dia punya penceritaan ni, maksudnya connection tu dia menggunakan apalah dari segi kabel, dari segi peranti. Okay, so kalau compare dengan dial-up, dia standard dia telephone line. Sebab tu tadi bila cakap digunakan zaman Jepun dulu, maksudnya zaman dulu-dulu. Kita kena call 1515 ke dia punya code lah to connect the internet. Kalau tak dapatlah kita punya connection untuk servis internet tu. Okay, so dia agak panjang sikit huraian untuk broadband because dia ada banyak medium lah, maksudnya dia ada banyak peranti yang dia guna pakai. Okay. Okay, this one is not tile up, the telephone lines. Yang ni telephone lines will be tile up well user. Ini kena memang kena ada kabel lah, kena ada sambungan. Okay. Ada soalan lagi tak? Okay, usage ni high usage, yang ni lower usage lah. Biasalah kalau high usage ni dia refer kepada more than 56 kilobyte per second. Okay. Siapa nak tanya boleh tanya Medan direct ya. Okay. So ini merupakan jenis internet connection untuk broadband. Okay, untuk slide ni dia menceritakan berkaitan dengan broadband sahaja, broadband connection So jenis internet connection yang kita guna pakai ialah DSL. Okay, kena familiar dengan terms. DSL stand for Digital Subscriber Lines. Okay, DSL. So kita ada wired connection, standard Cooper, coaxial cable kan. Okay, so kita ada telephone lines,
Then kita ada twisted pair cable. So ini ialah transmission media yang kita guna. Okay, tapi untuk jenis connection kita namakan dia sebagai DSL. Okay, kita guna DSL tapi untuk kita buat penyambungan kita guna wired. Dan jenis wired tu kita ada kabel-kabel kan yang kita dah study. Communication device kita guna, ini peranti peranti. Masih ingat lagi tak compare perbezaan antara transmission media dengan communication device? Communication device is peranti yang digunakan pakai, yang diperlukan untuk set up internet. So kita guna DSL modem. Ini ialah description lah, menerangkan balik apa itu broadband connections. Okay, so ini ialah contoh penyambungan dia. Without phone service, okay, with phone service. Dia sama juga dia ada DSL port kat rumah tu kan, cuba tengok DSL port kita kat mana TM datang pasang. Cuba tengok balik DSL port dan dia terus sambungkan dekat melalui DSL kabel. Kabel ni apa? Kita ada beberapa jenis kabel kan. Kita ada fiber optic, okay, kita ada twisted pair. So dia nak sambung pergi ke tempat ni. Ini apa ni kelas? Yang Medan tunjuk ni apa ni? Yang gambar warna hitam ni. Siapa ingat? Apa nama peranti ni? Apa nama device ni? Device. Router. Router. So kalau laju sekarang ni router apa? 6, right? 6. Paling laju kan? 6. So kalau katakan nak tukar, kena survey cari router yang the best lah untuk tangkap internet tu. Tangkap maksudnya dia punya sambungan tu lah, power. Okay, so next. Okay, ini merupakan jenis cable services. Coaxial cable. Okay, dia masih lagi jenis penerangan ialah, siapa baru masuk? Benda tak boleh approve kan? Terus masuk je. Okay, ini ialah gambaran gambaran kita guna. Ni apa? Kabel apa kelas? Kabel apa? Kabel apa ni? Kalau bentuk macam ni. So ni sambung. Fiber optik. Kabel optik kan ni? Tahu. Coaxial cable. Okay, ni ialah PC, kabel modem. Ini kalau dia nak sambung dekat company lah. Okay, ini adalah television. So kalau dia sambung dekat television, kita akan guna coaxial cable. Okay, ini ialah coaxial cable. Okay, nampak kan? Use the same cable for TV and internet. Contoh yang macam medium tengah, macam medium guna monitor medium ialah TV lah, TV. Medium tak tengok TV kat rumah, dah lama sangat dah. Ada TV tapi TV tak on pun. Daripada Medan dekat Labuan dulu, Labuan lagi lah Medan tak ada TV. 4 years, 4 tahun lebih lah Medan memang tak ada TV, tak beli TV pun dekat Labuan dulu. So Medan punya main ialah internet lah, kena ada internet. Okay, so Medan set up Medan punya komputer Medan dekat TV lah, besar sikit. Okay, so next. Okay, so yang ni ialah fiber optic. Nampak tak dia mention? Ini ialah fiber optic kan? Ini ialah coaxial cable. Ini ialah twisted pair cable. Okay, dari segi table ni kena tengok perbezaan dia. Ini ialah twisted pair cable. Okay, ini ialah coaxial cable. Okay, nampak tak coaxial cable dan dia mention television line. Okay, so kena ingatlah dalam exam sometimes dia akan bagi situation. Bila dia bagi situation, so kita yang kena describe, kita kena bagi jawapan. Katakan fiber optik untuk apa? Situasi itu sebenarnya jawapannya adalah fiber optik, tapi situasi itu dia menceritakan berkaitan dengan internet connection ataupun dia bagi memang kita fiber optik. Okay, fiber optik lah. Okay, so ini adalah contoh juga kan, kabel DSL fiber optik. Nanti tengoklah dekat rumah masing-masing kalau wifi apa tu unify dekat rumah.
Okey, maksudnya apa? Tapi ada detail untuk bahagian kabel. So bahagian yang lighting cahaya ni boleh tahan kat fiber optic. So untuk kita punya Sleeventrick biasanya dia akan tanya difference between kabel-kabel, macam mana functions, broadband, macam tu lah lebih kurang. Okay, so dengan ialah fixed wireless. Okay, now kita dah masuk jenis connection bentuk macam ni. Ini apa ni? 4G, 5G, sekarang ada 5G kan? Okay, sekarang tengah run 5G. And then sekarang teknologi kalau yang berkaitan dengan TNB. Singkat masuk medium, TNB dah menggunakan, kalau kita boleh nampak tau everyday kadar kegunaan elektrik dekat rumah kita. So kita boleh stop, kita boleh kurangkan. Maksudnya kita boleh monitor dari kita punya kegunaan elektrik dekat rumah. Sekarang ni TNB tengah pasang tu dekat kawasan-kawasan. Menggunakan SIM card je, dia tumpang dekat kabel, medan tak sure lah, pencawang sendiri kot TNB. So itu pun teknologi yang terbaru lah daripada TNB. Dia lebih kurang lah macam untuk kita punya internet connection ni. So dia menggunakan servis internet jugalah sebenarnya. Okay. Alright. So Medium tahu yang tu, kawasan Medium belum ada. Medium last week Medium jumpa bapa saudara. Dia share lah benda tu dia orang tengah provide untuk pemasangan. Setiap kawasan tu dia orang pasangkan SIM card untuk setiap rumah lah. Okay, so ini ialah wireless. Ada soalan tak? Ni ialah radio signal. Okay, jangan confuse lah. Kita ada wired dan wireless. Okay, now slide ni ialah wireless. Okay, how fixed wireless internet work? Okay, ni kat rumah kita kan. So bila kat rumah kita, kita ada router, kita ada modem. So penyambungan dia akan terima isyarat tu daripada access point. Okay, access point yang dipasang dekat pencawang lah, dekat pencawang. Okay, so ni Medium tak tahulah dekat rumah masing-masing ada ke macam ni. Medium tak adalah pula, Medium guna yang biasa je. Okay. Okay, ini ialah cellular radio. Tadi pening tak? Yang ni ialah fixed wireless kan cara dia nak pasang radio signal. Okay, ini ialah menggunakan radio signal juga. Okay, so 4G, 5G. Okay, yang ini ialah cellular radio kan. Okay, yang kita nak pergi ke sesuatu, kita search from Waze kan ataupun Google Map, betul? Itu pun menggunakan apps kan. So kalau Grab ataupun kereta kita drive nak ke sesuatu kawasan, kita search kita punya maps dekat Google Maps ataupun Waze. So itu menggunakan teknologi cellular radio. Okay, so ni contohnya lah connection dia. Ni umpamanya dia punya pencawang lah ni. Okay, ada soalan tak? Ini ialah 5G network. Sekarang tengah pasang 5G kan? Okay. Okay, ini pun sama menggunakan wireless juga. Okay, so kita ada wireless adapter card, wireless access point, wireless modem, built-in Wi-Fi capability. Okay, sampai macam ada soalan ke? Okay, kita nak ambil dah untuk 2.5 sikit. Tetapi sebenarnya kena faham konsep dia lah. Konsep untuk kita connect tak ada melalui wired dan juga wireless. Sekarang ni Medium tengahkan yang menggunakan wireless. So bila sekarang kan Medium apa ini ialah wireless router. Macam mana kita dapat detect ini ialah wireless router? Kalau dalam exam dia akan bagi picture macam ni, contoh picture, dan kita kena tentukan jawapan dia. Ini ialah apa? Jangan tersalah pula. Ini ialah apa? Router kan? Tapi kalau kita jawab router salah
Sebab apa jawapan dia ialah wireless router? Kat mana kita dapat detect? Sebab dia ada antena, betul? Yes. Ada nak jawab? Dia ada antena, so bila dia ada antena, jawapan kita ialah wireless router. Okay, kalau katakan tak ada antena ni, so dia hanya ada box ni sahaja. So ini ialah router kita guna biasanya kita akan set up yang wireless router lah, sebab kita dalam rumah sampai kita nak guna banyak untuk device kan. So contohnya dekat sini kita connect dengan printer. Printer ni dia guna wireless. Okay, tapi kalau komputer 3 ni kat rumah kan, contohnya macam anak medium, kedua-dua guna wireless lah dekat dia punya PC. Medium guna yang wired. Medium guna wired. So ini ialah kalau ada lagi laptop guna wireless, ini pun wireless juga. Okay, boleh. Fax pun sama, dia guna wired. Ni maksud wired ni. So yang ni game konsol ni ialah guna wireless, yang game ni tu. Okay, tu ialah gambaran dia lah Okay, continue lagi. Satellite. Okay, satellite pun sama, wireless juga. Under wireless juga. So dia support beberapa miles up kan. So kat sini 45 feet. Tapi biasanya dalam exam tak adalah ditanya berapa jarak penjarakan tu, berapa bacaan dia kan. So kita perlu tahu saja macam mana satellite berfungsi lah. So dia akan hantar maklumat, dia akan terima maklumat, dia send. Okay. Biasanya macam mana kita nak tahu dari segi teknologi apa yang kita nak tahu kalau guna satellite ni? Ada siapa ada idea? Siapa tentang pengguna? Banyak sebenarnya. Contohnya kita nak tahu apa kelas? Dia ada dengan medium lagi ke tak ni? Ada medium. Ada. So dia memang provide high speed juga internet. Biar satellite lah, konsep dia menggunakan satellite. Okay, biasanya untuk kita tahu weather, betul tak? Cuaca, betul? Kan? Cuaca, betul? Okay, good. Selain cuaca, weather, dia nak tahu kita punya cuaca untuk besok pun ramalan cuaca. Kan? Kalau dulu kecoh-kecoh pasal yang apa yang hilang tu, menggunakan satellite juga, betul? Terbang apa yang hilang dulu? Terbang juga. Yes. Kapal terbang, betul? MH3 kosong. Yes. Kita guna, ya betul-betul. Kita guna satellite juga, betul lah. So maksudnya banyak function, memang banyak lah, memang banyak sangat punya advantage dia. Sebab tu kita perlukan teknologi satellite untuk beberapa part. Okay, contoh yang paling senang, mudah yang Mida bagi contoh tadi lah. Perasan dekat TV, Mida sebab tak tengok TV berita kan yang pukul 8 tu, kalau waktu cuaca tu dia guna direct kan, live kan, betul tak? Dululah Mida nampak, Mida perasan TV 1 ke? Perasan tak kalau macam dia show kat belakang dia tu kan ada screen yang dia connect direct kepada satellite. Maksudnya dia tunjuk cuaca kat sini mendung, sini hujan, tak adalah salji kan dekat Malaysia. So directly dia connect dengan satellite. Kan dia explain, ingat tak? Perasan tak pemberita tu baca cuaca tu. Siapa tengok? Ke tak tengok juga macam Madam? Tengok kot. Siapa yang ada TV bolehlah tengok pukul 8 malam tu kan dia ada tunjuk kan. Sekarang Madam tak pasti. Okay, continue. So ni dah pakailah, tak pakai tapi kan tahu jugalah dial up connection tu apa benda. Okay, so yang kita akan call, kita guna dial 1515, macam zaman dulu lah, zaman jepun zaman dulu kalau tentera kan, call untuk dapatkan line, umpama dia macam tu lah. Okay, dia perlu ada line lah. Okay, so ini hanya ini je lah yang akan disoal nanti, dah tak ada dah. So nanti refer balik kepada number 1 until number 10.
topik 2.5. So siapa yang dapat jawab soalan ni sambil-sambil buat latihan nanti, soalan pun penyelaras untuk UPS 3 ni pun at the end dia akan minta dia akan pointkan kepada konten ni juga lah. Okay, so Mida harap semua orang dapat buat mind maps ataupun directly lah. Terus number 1, listkan jenis internet connection. So listkan and then explain DSL tu apa. So try lah jawab untuk preparation UPS ketiga nanti. Okay. Okay, UPS ketiga, walau dalam tu dia letak 20 minit ke dalam poster tu, Mida tak perasan lah. Yang penyelaras letak. Dimension tak masa, tak ada ya? Tak ada ke dimension masa? UPS ketiga, hari nanti pukul 5 macam biasa, kita akan guna standard masa pukul 5. Medium akan sekarang untuk 30 minit untuk kelas media, Mida akan set untuk janganlah masuk lambat. Startlah pukul 5. Pukul 5.30. Janganlah masuk 5 suku. Kalau medium cari kesalahan, senang-senang je. 5 suku. Dah kenapa lewat 15 minit kan? So untuk UPS ketiga, markah dia ialah 20. Okay? 20 markah untuk UPS ketiga. Topik dia 3 saja. 2.4, 2.5 and 5 marks lah 20 markah. So untuk UPS kedua hari tu yang banyak sikit, 22. Tu pun ada yang dapat full mark, ada yang dapat 20. Ada yang dapat. Ingat jangan duk kalut. Jangan hantar kat media awal sangat. Apa tu, kan media buka link, media bagi link pukul 5 kan, pukul 5. Try lah hantar kat medium 5.20, maksudnya jangan hantar awal 5.25 ke atas sebelum hantar kat medium, sebelum 5.30 lah. Okay, so double check dulu, jangan careless. Sebab ni peluang nak collect markah UPS dekat lokasi masing-masing. Oh tapi dah dekat college kan? So dah dekat college nanti pandai-pandai lah macam mana nak dapat internet laju tak? Siapa dah pergi ke library? Medium minggu ni medium masih lagi dekat rumah, work from home because medium duty. Masa cuti STEM hari tu medium duty untuk konpi last week kan. So medium punya team ramai jugalah lecturer dapat kebenaran work from home this week. Minggu ni medium kat rumah lagi. So medium tak ada dekat office hari ni, medium kat rumah. Untuk unit sains tu medium tak pasti lah, lebih kurang ada berapa orang pensyarah yang terlibat. Okay. So, cubalah nanti cari connection dekat mana, try and error. Dekat library laju tak line? Tadi ni kat mana ni? Siapa yang kat college duduk kat mana ni? Dekat bilik masing-masing ke? Ada line ke? Cuba respons. Boleh lah. Ada? Boleh lah? Line. Kadang sekat-sekat lah. Sekat-sekat juga. Dekat, kalau bilik tutorial tu dah okey ke belum? Kat bilik tutorial? Kat bilik tutorial. Awal lagi. Tak pergi lagi. Sekejap ya. Dekat bilik tutorial, hari tu media rasa macam dia tengah set up internet. Sebab lecturer ramai yang complain kan, line slow, and then bila semua staff masuk, semua orang nak kena buat online. Tapi 2 weeks saja diberi kebenaran untuk online class. Okay, tak apalah, nanti masing-masing pandailah cari line kat mana yang okey dekat college tu. Okay, last median share. Sikit lagi. Ni dah close tadi kejap. 2.6. Okay, nampak? Nampak 2.6? Nampak tak? Internet teknologi. Ke tak sama? Oh, tak ada. Oh, ya dia dah nampak kat sini, sorry.
Kelas buku tutorial tu jangan kosongkan tau. Sambil-sambil tu buat. Mana yang tak settle lagi tolong complete kan. Okay, madam. So janganlah biar kosong macam tu. Jadi share. Okay, ni nampak? Sekarang nampak ke? 2.6. Nampak? Kan masih lagi kat sana tadi? Nampak, madam. Betul lah kan? Okay. So, 2.6. Okay. 2.6 ni berkaitan dengan IP address nanti bila terangkan. So 2.6 the internet address. Okay, internet address ni umpama dia macam ni. Once kita beli komputer, penolakan masing-masing nak ada PC setup masing-masing. So dia ada macam IC lah ataupun ID ataupun surat beranak. Okay, so dia ada IP address, internet protocol. Yang tu kena tahulah apa itu IP address. So kat sini topik dia ialah the internet address. Okay. Learning outcome kita ada 3 dekat sini kelas. Okay, nampak kan slide madam ni? Nampak kan? LO? Dapat? Aku tak nampak. Nampak kan? Nampak. Okay, so first kita kena tahu IPv4. IP stand for Internet Protocol V version 4. IPv6 now is a technology, bukanlah teknologi sekarang IPv6, still ada lagi lah yang menggunakan IPv4 based on usage kegunaan. Okay, so media tak boleh pukul rata, maksudnya IPv4 ni dah tak pakai bukan? IPv4 ni still lagi diguna pakai, but dia refer kepada tujuan lah. Okay, so number 2, describe why IPv6 is a used instance of IPv4. So dia panjang lah, code dia nanti dia panjang daripada 4. 6 ni lebih panjang sikit alamat dia daripada 4. Okay, number 3, kita kena tahu macam mana kita nak describe tujuan IP address and is a relationship to the domain name. Domain name semua orang tahu kan, contohnya kalau medium dah beli nama medium Haniza, so Haniza tu hanya medium saja yang sewa untuk setahun, medium langgan. Contohnya macam tu. Okay. So untuk topik 2.6, kita akan cover topik ni lah, soalan-soalan yang akan ditanya biasanya dalam exam. Okay, nyatakan 2 version IP address iaitu IPv4, IPv6. Okay, ditanya juga kan berkaitan dengan IPv4, okay, untuk apa, and then contoh IPv4 address, kita kena tahulah maksudnya once kita give example IPv4 address, dia bentuk number lah 1100 dot something macam tu. Kejap lagi kita tunjuk. Okay, and then soalan-soalan seterusnya ni yang biasanya ditanya dalam exam. Okay, ni dia straightforward lah, Sometimes tu dia akan bagi situation. At the end dia akan tanya apa tujuan IP address. Okay, so now sudah media faham apa itu network dulu. Network ni ulangan je lah dia recap balik. So semua orang dah tahu. Sebabnya di sebaliknya tu sebenarnya kita kena tahulah bila ni connect ke sini dia ada IP address, ini connect ke sini dia ada IP address, ini connect ke sini pun dia ada IP address. Okay, okay, so internet pun sama, recap semula apa itu internet. Yang tadi ni ialah apa itu network. Please ya, you all kena betul-betul baca soalan tu. Kalau ditanya network lah, janganlah pergi jawab internet pula. Okay. Okay, now introductions untuk IP address. Okay. Tengok gambar aja senang media nak explain yang ni. Okay, contohnya ini ialah kawasan rumah kita lah. Macam rumah kita kan ada nombor rumah, lagi satu nombor rumah mungkin sama dalam kawasan tu. Apa beza dia ialah lorong, jalan. Okay, macam 21 and then medium punya kawasan contohnya 9/16, 16. Okay, 9/16. So maksudnya itu ialah medium punya IP address rumah medium. So kalau orang nak hantar deliver, nak hantar barang ke, what else, dia akan refer pada dia punya address. Sama juga dalam konten internet.
Okay, dalam konten internet pun sama, dia perlukan address, IP address. Before this kita belajar apa itu komponen-komponen kan, apa itu peranti-peranti. Okay, now kita dah masuk ke dalam sedikit berkaitan dengan IP address. Okay, so ini contoh IP address. Kalau kalau dekat lab nanti, semua orang boleh buka dia punya PC masing-masing. Semua orang akan dapat seorang satu PC kan dekat lab. Semua orang boleh check tau, boleh check dia punya IP address and then dia boleh check dengan orang kawan sebelah, dia boleh check. Kita boleh buka command chat tu yang macam what you call? Kita chatting dengan kawan sebelah. Tapi kena cari dululah dia punya IP address dia. Kalau tak kita tak boleh nak connect dengan orang sebelah. So once kita tahu IP address orang sebelah, kita boleh hi, hello dekat kawan sebelah. Okay. So inilah contoh IP address. Ini adalah contoh juga. Dia akan ada 192.168.1. Okay, tengoklah dia perbezaan tu memang berbeza lah, masing-masing dia takkan sama. Okay, ada maksud dia setiap ni. Okay, next. Okay, apa itu IP address? IP address, Internet Protocol Address. Okay, Internet Protocol. IP ni is a Internet Protocol, stand for Internet Protocol Address. This is a sequence of numbers that unique. Why unique? Because the different device different IP address. Okay, so dia akan identify the locations, okay, of each computer or device connected to the internet. Contohnya kat ni lah, ini soalan dalam exam keluar macam ni sebiji ni, benar-benar nampak gambar rajah ni. Okay, bila gambar rajah ni dibagi, so dia suruh kita letakkan IP address. So cuba tengok apa perbezaan dia kelas, kat mana perbezaan dia. Contohnya wireless kan, laptop ni 192.168.0.101. Actually kita yang set up tau untuk yang bahagian belakang ni. So ini adalah 192.168.0.104. Ini adalah yang keempat lah. 104, ini adalah 101. Kita punya kawasan kalau dekat makmal, ini bahagian depan ni sama, belakang ni je membezakan kedudukan dia. Membezakan setiap tu berbezalah dari segi number, identiti masing-masing. Okay, sama juga dengan printer, sama juga dengan scanner, sama juga dengan handphone. Okay, yang bahagian tiga ni sama je. Sebab kita set up dia bagi sama kan, yang belakang ni je yang berbeza. Kalau sometimes kan dalam exam, dia suruh kita kelaskan, dia suruh kita identify device mana yang sama. Sometimes dia akan bagi sama tau, ini 100, ini 100. So jawapan dia adalah kedua-dua ni lah yang salah. Salah satunya, dia tak boleh detect lah, dia ada dua device kat situ. So dia kena salah lah, maksudnya dia kena, dia patutnya dia berbeza kod IP address tu. Okay. ISP stand for what? Apa kelas? ISP ingat lagi tak? Internet. Siapa dapat ingat? ISP stand for what? Internet Service Provider. Okay, good. Example? Boleh bagi contoh? TM. TM. Alright, TM. Macam ni TM lah. Macam ni kegunaan dia, kita guna TM kan. Ini adalah jenis apa? Wireless, betul? Ini adalah wireless lah, maksudnya kalau diguna router jenis wireless, dia still support untuk kabel. Dalam masa yang sama, untuk kita connect yang wireless pun boleh pakai device yang sama. Okay, so now kita lihat tujuan IP address. Kenapa tujuan dia? So ni yang warna merah ni, ni jawapan dalam exam jawapan dalam exam. Skema, kalau nak jawab macam ni sebiji. Okay, unique, identify the location is, kalau siapa dah jawab uniquely identify the locations of each computer or device or node. Node ni pun sama lah, actually node ni ialah komputer jugalah, refer pada peranti, connected. So once jawab perkataan ada unique and ada location dekat mana dia nak cari, so dapat satu markah. And then continue explain dengan dia punya kegunaan dia lah, which used to send data and information and receive juga lah sebenarnya, dia receive data and information juga. Okay, so ini adalah tujuan IP address. Ini pun soalan famous juga ni purpose ni. Okay,
Setakat ni boleh follow medium, dah nak habis masa dah. Okay, so medium nak semua orang compare perbezaan antara IPv4, IPv6. Kita ada dua versions. Before this kita hanya ada 4 lah, now kita ada 6 lah. Okay, walaupun kita dah ada 6, still lagi IPv4 ni still lagi berfungsi untuk certain peranti device. Okay, apa perbezaan dia? Once kita teknologi bertambah, device tu makin canggih lah. So dia perlukan yang power, IP address untuk detect. So kalau IPv4, different dia ialah dia hanya guna 32 bits address. So dia hanya allow 2 power of 32 lah, 2 kuasa 32 possible unique address. Contoh contoh, dia tak bagi kat sini. Kalau IPv6 bersamaan dengan 128 bit. Itu perbezaan dia. IPv4 dia hanya support until 32 bits. IPv6 128 bits address. Okay, so represent more than 340. So bezalah dengan ini 4.2 billion. Okay, tengok dia punya contoh. Tapi soalan biasanya tak ada tau. Maksudnya soalan jarang lah tanya dia punya ni. Tapi kita boleh jawab jugalah kalau katakan dia tanya perbezaan IPv4 dengan IPv6. Yang pertama sekali kena mention how many bits yang diguna pakai, wajib. And then mention juga unique address. Okay, mention juga unique address. Dan tambahan lah kalau siapa nak bagi points seterusnya. Okay. Okay, ni ialah dia IPv4. Okay, so 0 and 255. Actually 256, but kita starting from 0 kan. So bila starting from 0, so kita punya last ialah 255. Ingat ya, 255 untuk IPv4. Then digunakan 32 bits. Okay, so apa lagi? Decimal format. Kalau IPv4 ni contoh. Kini contoh IPv4 216 2761.137. Maksudnya peranti banyaklah tu sampai 137 device. Maksud medium. Okay, soalan famous maksud medium tu dia akan bagi satu contoh IP address. Dia suruh kita detect. Ini bahagian kedudukan hadapan ni dia detect apa? 216 ni ialah the first portions, bahagian hadapan ni ialah network. Okay, network yang kita set up. Okay, bahagian belakang ni ialah nodes ataupun PC lah, ataupun laptop ataupun handphone yang kita pakai. 13, bukannya 37 ni, 137, 137. Okay, so maybe dia akan start form 1 lah kan. Mungkin berbeza dia dekat belakang lah. Tu dia tunjuk the last portion tu. Maybe ada 136, 134, 137, 138. Okay, tu contoh. Okay, kalau kita nak pecahkan lagi, so kita back pada topik yang pertama hari tu, right? Binary dengan kita punya decimal. So kita akan dapatlah IP address untuk IPv4. Okay, so IPv4, ni contoh contoh. Okay, IPv6. Biasanya soalan dia akan tanya, yang selalu Medan jumpa lah difference between IPv4 compare dengan advantage IPv6 compare dengan 4, kebaikan 6 lah ditanya. Okay, so ni contoh, contoh untuk IPv6. Nampak tak? Banyak kan? So IPv6 ni lagi banyak lah panjang kod dia, IP address dia. Okay, so kalau dah jumpa macam ni dalam kepala dah say, oh ini adalah IPv6 ni. So dia punya group between 0 and 9 or between A to F. Dia decimal kan, dia termasuk sekali dengan OD 0DB8. Ada C, ada kod, ada abjad. Tapi kalau 4 tadi tu dia hanya number. Okay, so ni contoh lah dia menggunakan hexadecimal string. Okay, ni contoh soalan yang selalu tanya. Sometimes dia kosong kat sini, ini ialah apa sebenarnya? Ini ialah subnet. Ini ialah global prefix.
Okay, ini adalah interface ID. So dia berbeza dengan IP4 tadi. Okay, so medium nak semua orang hafalkan setiap part ni lah nama-nama ni selalu keluar ni. Dia akan pointkan dia. Kat belakang ni dia akan buat tu highlight ataupun dia akan circlekan, okay, what is this? Apa kat sini? Interface ID lah. Kalau kat yang tengah ni ialah subnet. Kita nak point dekat mana. So bahagian depan ni if detail lah maksudnya, walaupun dia 201 dalam baca dari kod dia macam ni sebenarnya. Kita nampak macam ni, di sebaliknya dia akan baca macam ni kod. Kan dalam komputer kan dia tak faham kan AC tu apa, FE tu tak apa, dia tak faham kan, komputer tak faham. So kita terjemahkan dalam, okay. So ada soalan tak? Dah nak habis dah ni. Ini ialah compare express untuk exam. Kalau tak nak selak-selak yang lain, directly tengok pada difference between IPv4, IPv6. So ini pun untuk revision last minute, boleh tengok yang ni. Okay. Bila nak semua tahu yang dia punya IP address ni, kedudukan dia. Ini untuk apa, ini untuk apa, kena tahu. Okay. So IPv6. Kalau domain name www.google.com, com stand for what class? Top level domain. Com untuk apa tu? .my untuk apa? .com, .my. Com stand for what? Means refer pada apa? Com. Bukan komputer. Soalan keluar ni, Kalau .edu untuk apa? Education kan? .my, Malaysia betul? .com? Malaysia. Macam ni. Google.com. Okay, google.com. Okay, ni contoh dia. Dia dah bagi google.com. Soalan tanya ni memang dia akan tanya. Sometimes dia akan tanya .edu. Sometimes dia akan tanya .government kan, government. Sometimes adalah .my. Dia nak apa benda jawapan kat belakang ni sebenarnya. Refer kepada apa. So, sekejap. Oh dia tak ada kat sini. Sini, sorry. So ini kena tahu ya, kena tahu. Yang boldkan ni lah, yang selalu lah. Domain name example. Com, commercials, organizations, business and companies. Biasa jawapan student akan mention companies. Okay, company kan. So kalau .biz, business of all size. .biz, for business lah. Okay, and then kalau .gov, government. Edu, education. Ini yang biasalah soalan dalam exam tanya. .gov itu untuk apa? .edu, .com, .biz. .net, network providers. ORG, ORG apa? Organizations juga lah. Okay. So ini adalah 2.6 punya topik yang perlu cover itu saja. Pukul 12. Okay. So ada soalan setakat ni? Ngantuk ke dengan Medan terangkan? Dah habis dah untuk 2.6. Tadi 2.5 and before cuti hari tu 2.4. So Medan dah explain untuk 2.4, 2.5, 2.6 untuk UPS yang ketiga. Tapi Medan perlukan kerjasama semua student Medan jawab soalan-soalan dalam buku tutorial. Okay? Medan tak sure, Medan pun tak tahulah penyelaras soalan UPS ketiga ni berkaitan dengan apa. Sebab Medan settlekan UPS kedua hari itulah. Medium yang penyelaras untuk UPS. Itu sahaja untuk lecture right today. Medan tersilap tadi bagi awal line. Bagi awal link tadi. Okay, ada soalan tak? Tak presenting. Okay ke? Okay, so Medan harap hari ni boleh refer soalan 2.5, 2.6 untuk buku tutorial. Okay kelas, thank you so much. Assalamualaikum. Jumpa besok. Okay, bye. Thank you, madam. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Jumpa besok
Okay, welcome.